Okay kelas, jom kita tengok soalan yang pertama. Okay, diagram 1 shows the particle arrangement of substance at room temperature. So this is at room temperature. So what is the substance? Okay, so first apa je kamu kena tahu? Yang pertama, daripada structure ni you have to identify this is solid, gas or liquid. Ni apa? Gas ke, liquid ke, solid? So this is gas lah, gas. Actually this is gas. So what is the substance? So you are given a few choice of answer. Okay, so kata chlorine, nitrogen, helium or water. So what is the substance? Okay, so the answer is apa? Okay, chlorine chlorine is gas at room temperature, nitrogen is gas at room temperature, helium is gas at room temperature, water is liquid. Alamak, tapi kenapa ada 3 jawapan? Okay, so untuk makluman kamu, kalau chlorine at room temperature dia exist as Cl2. So kalau Cl2 dia macam ni. Okay, nitrogen pun sama juga, N2. So dia akan exist diatomic molecule. Okay, but helium is group 18. So when group 18 already achieve stable octet or stable duplet. Okay, so it just stand alone, and it cannot combine to the another atom or molecule. So kalau helium, dia helium je, He. Okay, so partikel dia macam tu. D reject lah awal-awal. Nampak tak? Jadi apa jawapan yang paling tepat? Yang paling tepat ialah C. Jadi bila kamu baca soalan ni, kalau sekali baca tanpa berfikir, kamu akan confuse. Alamak, kenapa macam ada 3 jawapan? Okay, itu adalah soalan nombor 1. Dan seterusnya soalan nombor 2. Diagram 2 shows the symbol of an element. Okay, so this is element Al3+. Okay, bila kamu nampak ada 3+, bermaksud this is ion. Okay, so proton number dia yang mana? Proton yang bawah ini. Okay, ini adalah proton, yang atas ni adalah nukleon. Okay, nukleon ni juga dikenali sebagai molecular mass. Okay, proton sama bilangan dengan elektron. Okay, proton sama bilangan dengan elektron. Okay, jadi proton dia berapa? 13. Alright, so 13 ini dia tanya apa ni? What is the number of electron? Okay, so bila dia jadi ion, maksudnya proton dah tak sama dengan elektron. Okay, ion, dalam bentuk ion, number of proton is not equal to the number of electron anymore. Sebab apa? Okay, so proton dia ada berapa? Proton dia ada 2, 8, 3. Bila kamu nampak 3+, bermaksud dia donate 3 valence electron. So bermaksud elektron dia sekarang sebenarnya adalah 2, 8. Okay, so berapakah total number of electron sekarang ni? 10. Okay, so the answer is B. Nampak So bilangan elektron dia yang awal initial 283 kan, sebab sama dengan proton. Tapi after the donate 3 valence electron, dia jadi 28. Okay, so 28 total semua 10 lah. Okay, soalan nombor 2. Seterusnya soalan nombor 3. Okay, who discovered proton and neutron of an atom? Siapa yang discovered proton and neutron? Okay, so yang ni you have to remember the dia punya formula, lah, dia punya history lah. Okay, who discovered proton and neutron? So nombor 3. Okay, jawapan dia ialah apa? Proton and neutron. Okay, jawapan dia ialah jawapan dia ialah E. Proton and neutron. Okay, jawapan dia ialah E. Okay. Dalam atom, apa ni? Dalam apa kata hayat saya tu? Dalam atom ada proton dan elektron.
Okey. Bergerak bebas dalam petala. So nak ingat dia macam mana? Ingatlah dat punca. Okey, dat punca. Okey, DA ni adalah Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Chadwick. Okey, jadi jawapan dia Niels Bohr proton. Niels Bohr nombor apa? Okey, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So Niels Bohr yang ini. Okey, N. Okey. Okey, Niels Bohr. Okey. Jadi ini Dalton. Okey, proton. Thomson. Lagi Rutherford. Okey, Niels Bohr and Chadwick. Okey. So, atom tak jumpa lagi proton. Okey. Okey, yang nombor proton, okey, macam ada perubahan je ni depan. Okey. Okey, yang jumpa proton ialah Thomson. Okey. And then elektron bergerak bebas. Okey. And then dalam petala kan. Okey. So yang sepatutnya yang proton tu adalah nombor 2 lah. Okey, siapa dia tu? Thomson. Ada tak Thomson dekat situ? Okey, C tu sepatutnya. Oh, skema jawapan saya pun dia bagi A sepatutnya C lah yang paling tepat. Thomson yang jumpa proton. Okey. And then Chadwick neutron. Yalah, sebab Chadwick tu dia dah complete. Okey. Chadwick tu sudah complete. Okey. Jadi jawapan dia adalah C. Kalau Thomson tu neutron kan, dia kata neutron. Bukan. Okey. Yang tu baru jumpa proton Thomson ni. Jadi jawapan dia sepatutnya C. Ada pembetulan kat skema jawapan saya lah. Okey. Okey, lagi next. So diagram 3 shows the electron arrangement of an atom Q. So Q. Okay. So what is the valence electron for atom Q? Ni senang sangat. Kiralah dia punya elektron yang paling luar. 2, 4, 6. So jawapan dia ialah C. Okay. And then next, okay, a patient is diagnosed of having thyroid cancer, which isotope is used to treat the patient. Yang nak kill cancer cell tu, apa dia? So jawapan dia adalah D. D. So yang lain tu you have to look. Ini yang famous lah semua ni. Carbon 14, phosphorus, natrium, sodium ni, iodine. Ini yang sering ditanya lah. Okay. Alright. So jom kita proceed kepada soalan paper 2 yang seterusnya. Okay, so diagram 1 shows the standard representation of 2 isotope of oxygen. Jadi ni adalah isotope of oxygen. Okay, yang tak sama apa? Yang tak sama adalah nucleon number. Sebab kita dah belajar kan, dia kata isotope apa maksud dia? Isotope ni apa yang sama, apa yang tak sama. Okay, so kita tengok apa maksud dia. So isotope ni kita tahu dulu. Yang sama ialah proton. Yang tak sama ialah nukleon. Dan yang tak sama satu lagi ialah neutron. Okay. So baru kita boleh tahu apa definition dia. Okay, so definition ni, yang pertama dia mesti kena ada apa. Bila kata definition ataupun meaning, dalam ayat itu mesti kena ada objek dan dia punya detail dia. Details ataupun explanation lah. Details tu maksudnya ialah isotope is apa? Isotope is apa? Tu dia punya objek dia lah. Is same atom. Okay. Isotope is same atom that apa? Ni baru detail. Okay. That have same
Okay, atom is a same atom, or atom yang sama that has the same element. Okay, sorry isotope is boleh dah tu antara ataupun ayat dia macam ni lah Isotope is a element from same atom. Okay, and then that have same apa? Number of proton and apa? Different number of neutron. Okay, different number of neutron. Nak sebut ayat lain boleh tak? Boleh. Tapi dia bukan number dia adalah ataupun different nucleon number. Okay, ayat yang kedua tu either one. Number of neutron bermaksud bilangan neutron lah. Okay, yang kedua ataupun different, dia bukan n dia but different apa? Okay, but different nucleon number. Ada beza ke? Ada beza. Nucleon number bermaksud nombor nukleon. Number of neutron bermaksud bilangan neutron. Kan lain tu. Kan? Nombor nukleon and bilangan neutron. Okay. Ada slightly different lah dekat situ. Kalau nak. So dia ada dua definition. Boleh pakai salah satu. Okay. So objek dia tu mesti kena ada same atom. Dekat sini. Nampak same atom. Kena nyatakan. Okay. Same apa. Okay. Different apa. Alright, dapat satu markah. So biar kata definition ni memang kena details lah and then next, based on diagram 1, okay, determine the number of electron and neutron in the table below. Okay, so number of electron dia berapa? So number of electron equal to number of proton, jadi tidak berubah. Jadi number of electron sama lah. Okay, 8, melainkan dia jadi ion. Bila jadi ion barulah number of elektron dia tidak sama dengan proton. Tapi sekarang kedua-duanya dalam bentuk atom, bermaksud elektron equal to proton. Okay, and number of neutron ni baru dia berbeza. Sebab itulah dia punya apa, nucleon number dia tak sama. Okay, so tolaklah 16 tolak 8 kat sini sama dengan 8. This one 17 tolak 8 sama dengan 9. Okay, tak ada calculation pun tak apa. Saya saja tunjuk calculation tu. Okay, ini satu markah, yang bawah satu markah. Markah dia bukan kira macam ni. Ini satu markah, ini satu markah bukan. Yang elektron tu dikira satu jawapan. Betul dua-dua dapat satu markah. Salah salah satu tak dapat markah. Nampak kadang-kadang pelajar dia macam ni. Cikgu, kalau saya betul ni macam mana? Yang ini salah. Tak dapat markah. Okey. Jadi kira jawapan dia soalan nombor 1 yang elektron, yang nombor 2 adalah neutron. Dua-dua kena betul baru dapat satu markah. Okey, next state the valence electron. Okay, valence electron for oxygen elements. Okay, so valence electron kena tengoklah number of electron. Okay, so elektron dia kedua-duanya sama. So valence electron dia berapa? Okay, so valence electronnya ialah kena buat elektron arrangement baru nampak 2, 6, 8 kan? 8 elektron, 2, 6. Jadi ada 6, 6. Itu sahaja jawapan. Dapat satu markah. Okay, senang ke susah soalan ni? Senang lagi kan? Okay, Q is a substance that has melting point of
degrees Celsius and boiling point of 218 degrees Celsius. So tandakan, highlight siap-siap melting point dan juga boiling point. So bila kata melting point and boiling point, kena tahu graf dia ialah naik ke atas, naik tangga, bukannya turun tangga. Okay. Sketch a graph temperature against the time when substance Q is heated from room temperature to 90 degree Celsius. Okay. At room temperature. Okay, so bila dia kata kena faham soalan dia, sketch a graph temperature against time from room temperature. So bila dia kata room temperature adalah 25 degree Celsius. So graf kamu dia tidak bermula dengan kosong. Ini graf. Okay. Ini sketch. Okay. So bila kata sketch ni bermaksud tak perlu nak plot graf lah. Okay. Okay. Faksi Y, faksi X dahulu. Okay. And then dia kata bermula daripada room temperature. So bila bermula pada temperature, dia kena atas sikit lah. Okay. Dia kena atas sikit. Macam tu. Okay, then biasalah dia akan constant. Sebentar, sekejap. Constant and then baru dia akan naik semula. Okay. Baru dia akan naik semula. Okay. So inilah kita punya graf. Okay, tapi tak lengkap lagi. Mesti kena labelkan Y dengan X axis. Okay. So apa melawan apa? Senang je. Tengok ayat dia. Dia kata temperature against time. Bermaksud yang sebut dulu itu adalah paksi Y. Yang sebut kemudian adalah paksi X. Tak payah nak panding kepala. Mana yang disebut dulu? Temperature against time. Maka temperature berada di atas. Okay. So ini adalah temperature. Okay, tulis kat situ temperature. And wajib kena ada unit degree Celsius. Bawah ni adalah time. Wajib ada unit second. Okay. And then apa? Kamu punya graf ada tak ada suruh labelkan melting point? Okay. Okay, kena ada graf kalau dia nyatakan melting point and boiling point, kena nyatakan. Okay, so ini dia punya melting point dia berapa Okay, so so melting point dia 80 80. Okay, ya. Ini dia punya melting point. Okay. So kena labelkan dekat sini lah 80 melting point. So ini graf yang lengkap lah. Okay. So jangan mula daripada kosong. Kalau mula daripada kosong salah. Ini sebab dia kata room temperature ini. Ini room temperature. Room temperature. Okay. Cikgu. Ya? Kalau room temperature tu nak tulis 24 ke? Tak payah. Tak perlu. Okay. Yang kalau melting point and boiling point ni yang kena tulis adalah melting point. Ataupun dia punya freezing point lah. Melting point and freezing point ni benda yang sama. Kan? Tu kena labelkan lah. Okay. Okay, sebab soalan dia tanya bila dia heating at room temperature. Cukup yang tu. Okay, dapat 2 markah lah. 2 markah apa dia? Yang pertama, graf kamu betul 1 markah. Yang kedua, paksi kamu ni betul. Atas dengan bawah. Okay. Alright. So kita next Cikgu. Ya, Cikgu, bukan ke graf ni dia kena melengkung dekat dia punya bucu tu? Graf kena melengkung. Maksudnya bucu dia tu tak boleh tajam. Oh, tak boleh tajam Bukan, maksudnya macam ni lah, maksud kamu macam ni lah. Dia ada lengkung je tu. Macam tu Okay, tak apa. Dua-dua pun boleh.
Tak ada masalah Okey cikgu. Okey, tak ada masalah. Okey, dulu boleh diterima. Yang penting graf kamu tu tunjuk ni lah dia punya tu. Dia punya dia ada nampaklah level of yang solid tu dekat mana, liquid tu dekat mana. Okey. Okay, next. Soalan seterusnya. A substance Q is cool, the temperature decrease and becomes constant at one stage and then decreases again. Okay, dia kata bila disejukkan at room temperature, okay, the temperature decrease and becomes constant at one stage and then they decrease again. Predict the constant temperature. Okay. So soalan ni tanya apa sebenarnya ni? Okay. Okay, dah sejuk and then decrease become constant at one stage and decrease again. Namakan suhu yang mana itu. Predict the constant temperature. Okay. So, constant temperature. Okay, berapa ni? Nombor 2 kan? So daripada misalnya cool Okay, jadi bila dia cool, dia akan jadi opposite lah daripada yang ini. Okay, so clue dia ialah samalah dengan predict the constant temperature. Jadi sama dengan yang atas tu 80 tadi tu. Okay, sebab melting point and freezing point adalah sama. Okay, melting point and freezing point sama. Jadi dia suruh predict kan. Okay, predict tu bermaksud sebenarnya dah bagi dah jawapan dia dekat atas tu. Okay. Okay, boleh nampak Okay, so sekarang ni dia punya takkan ground dia panaskan dia suhu bilik ke 90. Okay. Satu lagi mungkin ada pelajar tanya lah, cikgu kenapa tak buat boiling point? Kan boiling point dia bagi sebab dia nak graf dia sampai 90 sahaja. Ini dia. Dia nak sampai 90 sahaja. Jadi tak perlu buat yang boiling point. Okay, sebab tu graf kita hanya ada yang sampai melting point sahaja. Yang atas ni tak perlu nak tambah lagi satu naik lagi, tak perlu. Okay. Sebab itu dah lebih daripada 200, dah lebih daripada 90 lah. Okay. So bila dia tanya disejukkan, dia akan opposite. Okay, graf dia akan turun macam ni. Turun, tapi melting point and freezing point adalah pada titik yang sama, iaitu 80 degree Celsius. Okay. So jawapan dia sama lah, 80. Okay. 80 degree Celsius. Dalam SPM, kalau kamu jawab 80, salah. Mesti kena ada unit. Ni satu lagi yang pelajar ramai buat mistake. Okay. Reject kena ada unit. Alright. So explain why the temperature is constant at that stage. Kenapa constant? Kenapa constant? Kenapa dia selalunya kalau heating pelajar senang nak explain, tapi bila yang cooling ayat dia macam mana? Okay. So ayat dia okay, jawapan dia adalah temperature is constant because the heat loss to surrounding okay is exactly balanced by the heat energy liberated. Energy liberated. Macam mana apa maksud dia? Dia macam ni Sekarang ni bila cooling daripada liquid, dia nak jadi apa? Nak jadi solid. Kan bila solid, dia nak form apa Dia nak form bonding dekat sini. Nampak Dia nak form bonding antara partikel. Okay, nak form bonding kena buat apa? Kena release heat. Okay, kena release heat. Okay, nampak
nampak kena release heat. Okey, so bila dia release heat, apa yang berlaku? Okey, kita kena ingat dalam satu tindak balas dia ada sistem. Okey, sistem. Ini kita panggil sistem. Okey, apa dia sistem? Sistem ni adalah reaktan yang terlibat. Reaktan campur produk, itulah dia sistem. Okey, surrounding adalah selain daripada itulah, container dan sebagainya lah. Okey, bila dia release heat, heat ni masih berada dalam sistem. Okey. And then apa yang berlaku adalah heat daripada sistem ini tadi, okey, dia akan release ke surrounding. Atas ni surrounding lah contoh. Okey. Dia akan release ke surrounding, menyebabkan dia balance. Okey. Kalau tak, heat dekat temperature dekat sistem tu increase kan. Okey. Okey, sekarang ni dia balance. Okey. So ayat dia apa tadi? Because the heat loss to surrounding. Heat loss to surrounding yang ini, ayat yang nombor 2 tadi. Heat loss to surrounding is balanced by the heat energy liberated by particle. Sepatutnya energy liberated by particle. Liberated by particle. Okey, yang tu yang nombor 2 tadi tu. Nombor 2 pula. Ini heat loss to surrounding nombor 1. Ini ayat yang nombor 2. Dia balance lah. Heat release to the system, and then daripada system dia release kepada heat, menyebabkan dia balance temperature tu tadi. Okey. Habis tu kenapa bila at one stage pula dia akan turun? Kenapa pula? Siapa boleh bagi tahu? Okey. Kenapa bila dah jadi solid suhu dia menurun? Kenapa? Sebab bila dah jadi solid kan? Bila jadi solid, heat tu dah tak release kat dalam sistem dah. Dia directly dia akan release dekat surrounding. Tadi ada stage nombor 2 ni kan, ini daripada partikel ni dia terus pergi ke surrounding. Surrounding. Nampak tak? Dia tak ada 2 step. Untuk yang masa constant tu dia ada 2 step. Dia ada partikel, dia release kat sistem, daripada sistem release ke surrounding. Kan? Sebab tu suhu dia konsisten. Tapi dia, untuk yang graf menurun kan, graf macam ni kan, yang menurun ini, ini yang ini yang menurun ini pula, dia directly daripada sistem, dia tak perlu nak bentuk form lagi dah, sebab form tu dah ada. Dia tak perlu nak bentuk bonding tu dah ada. Nampak tak? Dia dah memang solid dah, dia nak release buat apa lagi. So daripada partikel terus dia release ke surrounding. So dia akan turun macam tu. Tu beza dia. Okay. Okay, alright. So apa lagi? Next, okay, what is mean by photon number? Apa dia photon number? Photon number is the number of photon in an atom. Okay, photon number is apa? Okay, number of proton in an atom. Okay, ada beza ke? Okay, nombor proton adalah nombor proton lah. Number of proton, number of proton, bilangan proton. Okey, bilangan proton. Kan lain tu. Nombor proton dan bilangan proton. Lain So kalau soalan tanya what is mean by proton number? Proton number is a number of proton in an atom. Okay. So state to subatomic particle of an atom. Subatomic particle. Subatomic particle yang kita belajar ada 3. Tapi dia minta 2 sahaja. Apa dia subatomic particle? Yang pertama adalah proton. Apa lagi? Neutron, elektron. Okay. So pilihlah salah satu jawapan dia. Proton and elektron. Contohnya. Dapatlah 2 markah. Boleh subatomic particle ada 3 sahaja. Elektron, proton, neutron. Nukleon bukan. Nukleon tu adalah total number proton dan neutron. Okay. So kalau jawab nukleon salah lah. Rejected nukleon. Tak boleh.
Okay. So write the symbol of P in the form of AZP tu P, mana P? Okay, so macam mana? So P atas tu adalah nucleon number. Jadi total lah 12 tambah 12 berapa? 24. So bawah dia adalah proton, iaitu 12. Dapat satu markah. Dapat senang je. Draw the electron arrangement of Q. Electron arrangement of Q. So kena tahu lah elektron dia berapa. Draw, dia suruh draw. Dia tak suruh write. Kalau write tu adalah macam ni write tu 2 8 berapa? Proton 2 8 7. Ni kalau write the electron arrangement. Jadi write. Okay. So kalau draw macam mana? Draw kenalah lukis. Okay. Kena lukis. Tapi sekarang ni jangan confuse soalan tanya pasal ion. So kalau ion jadi macam mana? Soalan ni pun pelajar confuse ni sekarang. Ataupun terlebih confident. Okay. So kalau Q atom 287. Kalau Q ion dia perlukan lagi berapa elektron tu? Okey, satu kan. So dia akan jadi 288. Itu adalah Q ion. Ingat valence elektron kalau 4 dan ke atas dia akan gain elektron to achieve octet. Okey. So Q macam mana? Barulah lukis. Q nukleus dahulu, and ada berapa shell? 3. 1 2 3. Okay, and then lengkapkan 1 2. Okay. Valence elektron pun adalah 8. And then bila ion kenalah ada bracket and then charge dia -1. Kenapa charge -1? Because they gain 1 electron. Okay, gain 1 electron. So kalau gain 1 electron dia akan jadi negatif. Kalau gain 2 electron akan jadi 2 negatif. Gain 3 electron akan jadi 3 negatif. Dan seterusnya lah. Okay. Okay, alright. So terusnya soalan yang seterusnya, soalan nombor 3. Okay, table 2 shows the chemical formula, melting point and boiling point of carbon dioxide and magnesium. Okay, ada chemical formula, melting point, boiling point. Okay, and then state the type of particle in carbon dioxide. Okay, dengar betul-betul, jangan confuse. Selalunya bila sebut pasal type of particle ni pun sama juga, pelajar sering terkeliru. Okay, type of particle dia apa, kelas? Type of particle. Siapa tahu? Carbon dioxide. Molekul kan? Yes, good. Pandai, molekul So kalau type of particle, tengok betul-betul Tolong salin ni, jangan keliru. Type of particle ada 3. Atom, molekul, ion. Pelajar selalu tertukar dengan yang mana? Dia tertukar dengan physical state. Physical state tu adalah solid, liquid, gas. Betul tak? Siapa keliru? Angkat tangan. Kan? Dia tanya type of particle, confident dia jawab gas. Maka salah lah. Okay. Itu kalau dia tanya physical state. Yang ni memang pelajar selalu tertukar ni jawapan ni. Jadi type of particle adalah molekul. Kenapa molekul? Dia adalah combination more than one atom. Dan dia adalah covalent bond. Okay. Dia mestilah covalent bond. Covalent bond, and then dia adalah more than one atom. One atom. Okay, sebab itulah nama dia molekul. Okay. Kalau dia ionik, dia akan jadi apa? Okay, kalau ionik dia jadi ion lah. Okay, what is the physical state of magnesium at 700? Physical state. Okay, nampak tak? Ini ayat yang nombor 2. Dia tanya physical state.
Kalau kamu jawab molekul, memang salah lah jawapan dia. Jadi bila physical state, ada berapa jawapan? Ada 3, solid, liquid or gas. Jadi kena bagi tahu. Okey, jadi macam mana cara dia? Cara yang senang adalah kamu buat dia punya timeline. Buat satu garis lurus macam ni. Belah kiri ni solid, ini liquid, ini gas. Okey, so untuk magnesium melting point tu 650. Okey, boiling point 1091.0. Nampak tu? Jadi dekat 700 bahagian mana? 700 yang tengah-tengah ni, betul? Jadi apa? So jawapan dia adalah liquid. Nampak tak tu? Okey. Tu cara dia. Okay, next draw the arrangement of particle. Nampak tak? Draw juga. Okay, draw arrangement of particle of magnesium in A3. 3A, 2 magnesium. Okay, so arrangement of particle. Jadi dia tak suruh buat atom Jangan salah faham Dia tak suruh draw atom. Kan ada pula yang pandai lukis gambar atom, ada shell, ada elektron, bukan? Partikel yang mana? Partikel tu ini. Macam pilih salah satu. Yang mana satu? Ni the arrangement of particle. Okay. Tapi sekarang ni kita kena tahu dekat 3A2 ni dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk liquid kan? Jadi liquid pun kena ada cara nak lukis. So kalau liquid bukan macam ni kelas. Ini salah. Ataupun ada juga pelajar dia buat macam ni, liquid. Kan ada sambung-sambung sikit. Ini pun salah. Okey. So liquid macam mana? Liquid ni dia mesti macam dia bertali. Contohnya macam ni, ni liquid. Macam tu. Okey, ada macam ni. Dia macam bertali, faham tak? Okey. Ni liquid ni ramai yang tak berapa mahir nak lukis. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Alright. Ini baru betul liquid. Okey. Yang nombor 1 tu salah. Ini gas. Ini adalah untuk gas. Ini pun gas. Tapi yang ini baru betul liquid. Liquid ni kadang ramai yang confident, tapi ramai yang salah lukis. Okey. Hilang dah. Markah senang pun salah. Boleh kelas? Cikgu. Ya. Kalau disuruh lukis arrangement of particle tak payah lukis kotak Tak payah. Nak buat kotak boleh, tak nak lukis kotak pun boleh. Optional. Okey. Dia tak ada, tak lukis kotak, salah lah, tak ada. Okey. It optional. Nak nampak kemas, lukis kotak. Okey. Kotak tu sebenarnya nak menunjukkan sampai area mana yang kamu nak lukis. Okey, macam itulah So nak buat kotak boleh, tak perlu buat pun tak apa. So far saya tak pernah dengar lagi lah tak lukis kotak salah. Okey. Yang paling penting cara kamu melukis itu. Satu lagi saya nak tekankan, kalau nak lukis solid, solid bukan macam ni. Siapa nak lukis solid jangan buat macam ni. Ni pun sama. Bukan solid ni dia mesti selari. Okey, ni salah. Kalau solid ni kita buat revision sikit lah. Okey, solid dia mesti macam ni. 1, 2, 3, 4. Selari ikut bawah dia tu. Yang mana? Ini baru betul. So ada kotak tak ada kotak itu belakang cerita. Yang paling penting macam mana kamu lukis arrangement tersebut. Okey. Kalau kamu lukis kotak, kamu kena penuhkan kotak tu. Okey. Okey. So macam inilah Ini baru betul solid. Okey. Yang tengah-tengah tu, dua-dua tu adalah untuk gas. Sebab yang dua ni dia melambangkan macam tengah collide. Gas kan dia collide each other kan. Dia melambangkan macam itulah. Okey. Okey, next soalan boleh? Kalau tak faham boleh tanya. Okey, next. Apa yang soalan B The boiling water turns brown faster than Soleha prepared 2 cups of tea by dipping tea bags in warm and boiling water respectively. The boiling water turns brown faster than in warm water. Name the process occurred in the above situation.
Nama penyerakan tu apa nama dia? Penyerakan partikel tu. Apa dia? Diffusion. Yes, diffusion. Okay? Mana yang melibatkan penyerakan zarah-zarah, itu namanya adalah diffusion. Okay? Diffusion. Okay, apa tujuan kita buat diffusion dalam eksperimen? Diffusion ni tujuannya kita nak buktikan bahawa particle are made up from, matter are made up from tiny particle. Okay, ni selalu ditanya dalam soalan objektif lah. Okay, kalau ada eksperimen yang melibatkan penyerakan partikel, tak kisahlah dalam liquid, solid or gas, tujuan dia ialah untuk buktikan adalah to prove matter are made up from tiny particle. Okay, itu tujuan dia. Okay. Okay, next, state the factor that affect the rate of process in 3B1. Explain your answer. 3B1, state the factor that affect the rate of process. Apa faktor dekat situ? Ini dia ada relate sikit lah dengan rate of reaction. Dia ada relate sikit. Okay. Sebab soalan ni dia daripada soalan pasir-pasir yang lepas jadi maksudnya dia ada combine sikit lah dengan chapter lain. So faktor dia apa dekat situ? Apa dia kelas? Apa faktor dia? Concentration. Concentration? Ni yang 3B1 ni. Nampak tak dia kata ni, satu warm, satu lagi warm, satu lagi hot kan? Satu lagi boiling water. Maksudnya apa tu? Dia ubah apa dekat situ? Tu bukan concentration. Concentration sama. Dia ubah temperature. Okay, temperature yang diubah. Okay, temperature. Dapatlah satu markah. Markah yang kedua, explain your answer. Okay, explain your answer. Satu markah lagi kan. Okay, so jawapannya ialah okay, kena cerita lah when temperature set the factor that affect the rate process. Okay, so when temperature increase, apa yang increase? Kinetic energy of particle increase. Kinetic energy of particle increase. Okay, so apa yang berlaku? Okay, particle akan move faster. From higher concentration to lower concentration. Okay, itu jawapan yang nombor 2. Mak? Okay, so selesailah sampai situ. So hari ini kita bincang structure. So AC, ni dah masuk soalan AC. Okay, so bila kamu jumpa soalan AC, okay, kena jawab di atas kertas paper yang lain. Jangan jawab di celah-celah ni. Okay, tak muat. Boleh faham dalam SPM ataupun dalam test dan sebagainya, make sure bila kamu jumpa soalan AC, jawablah di atas kertas paper yang lain. Jawab di ruang yang lain. Boleh bukannya menyelit-jelit jawapan dari tengah tu. Dia tak ada ruang jawapan sebenarnya. So untuk yang essay, saya nak kamu ni lah, jadikan kamu punya assignment lah. Saya ada bagi bahan kan. Okay, so okay, selesailah sampai situ dahulu. Hari ni kita discuss soalan structure. Alright, so hopefully sedikit sebanyak ada memberi recall sikit kamu punya knowledge. Okay kelas, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita hari ini? Okay. Okay, kalau okay buat good semua. Tak ada
ada yang buat good. So tak okey lah tu. Okay, so kita sudahi kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah Wa'as. Okay kelas, kita jumpa lagi on next week satu Terima lagi kasih, dia. cikgu. Jangan lupa submit latihan yang saya dah discuss tadi tu. Okay. So itu saja. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.